A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kerana sudi menonton channel saya Semangat Atar. Jadi insya-Allah hari ini saya nak bahaskan berkaitan dengan perkara-perkara yang merosakkan solat ataupun perkara-perkara yang merosakkan kita punya ketiga solat tadi rosak. Sebab apa? Jadi insya-Allah bertemu lagi bersama dengan saya lepas ni. Jangan pergi mana-mana, insya-Allah kita jumpa lagi lepas ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi hari ini saya nak kupas, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang merosakkan solat kita. Kadang-kadang kita solat, kita tak perasan dah rosak. Kadang-kadang kita duduk solat juga, kan, hentam saja, yang penting solat. Kita tak fikir yang solat kita tadi telah rosak. Yang pertama sekali apa dia? Iaitu yang pertama sekali, kita rosakkan dengan pakaian kita. Solat tadi boleh rosak sebab apa? Dengan pakaian yang kita pakai. Kita pakai pakaian yang menjolok mata. Contoh, ya, wanita-wanita tersebut memakai pakaian iaitu mahana dipanggil, ataupun pakaian solat wanita yang terkeluar rambut dia, ternampak aurat. Maka pada ketika itu bila orang lain memandang, maka batal solat tersebut. Dan yang seterusnya pula, lelaki, kadang-kadang lelaki bila dia solat, contoh-contoh kan, dia solat, dia sujud, dia pakai seluar yang agak singkat, ataupun seluar yang agak singkat yang boleh menampakkan pusat ataupun yang boleh menampakkan lurah ketika mana dia sujud tadi, maka pada ketika itu boleh jatuh pada batal, tidak sah solat dia. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, kita kena ada satu pakaian ketika kita solat, pakaian yang kita keluar kat rumah. Kenapa setiap kali kalau kita keluar daripada rumah, kita boleh pakai cantik? Kita nak supaya makhluk lihat kita. Tapi kenapa bila kita tengah solat, kita tak mampu untuk berpakaian cantik depan Allah Ta'ala? Walaupun Allah tidak memandang pada kecantikan dan pakaian yang kita pakai, tapi bila kita pakai pakaian dalam keadaan kemas, maka pada ketika itu dia telah mensahkan solat kita. Kan, solat tadi betul, solat kita disah sebab apa? Pakaian kita pakai betul. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak memberi teguran kepada anak-anak muda yang kebanyakannya mereka bila solat, mereka suka pakai seluar legging yang ketat, yang kecil, yang sehingga menampakkan kemaluan mereka, dan juga bila mereka sujud sehingga nampak buntut mereka dan pusat mereka. Ini jatuh pada batal solat. Lepas tu ada pula yang sesetengah perempuan yang ketika bila mana dia solat, bila dia solat, dia pakai pakaian tu senting tau. Pakaian solat tu senting sehingga menampakkan aurat mereka sendiri, yang boleh dilihat oleh ajnabi, yang boleh dilihat oleh lelaki. Kadang-kadang bila kita fikir balik, apa fungsi solat kalau sekiranya mereka tidak menjaga aurat dengan betul? Sebab sedangkan solat tadi telah membentuk jiwa kita untuk menjaga aurat. Tapi kalau sekiranya kita solat masih lagi aurat kita terbuka ataupun aurat kita tak terjaga, maka pada ketika itu solat tadi tidak lagi sah dan tidak dapat membentuk peribadi kita. Sedangkan solat itu membentuk peribadi individu Muslim itu sendiri. Kadang-kadang ramai yang solat sambil lewa. Sebab itulah saya sarankan di sini, kalau boleh yang lelaki, kalau nak pergi solat, tolong pakai ataupun tukar dengan kain plekat ataupun tukar seluar lain yang menutupi aurat mereka sepenuhnya. Contoh, bila dia nak pergi ke KL, dia solat dekat R&R ataupun dia solat dekat surau ataupun masjid, tukar kain pelikat dia. Tukar kain pelikat, jangan pakai seluar yang dipakai tadi. Sebab seluar yang dipakai tadi singkat, senting dan boleh nampak lubang dubur ataupun longkang tadi, maka tidak sah solat tersebut. Yang kedua pula iaitu bacaan Al-Fatihah.
Bacaan Al-Fatihah ni boleh merosakkan solat kita kalau kita tak pelajari betul-betul. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamun. Contoh, itu boleh menyebabkan merosakkan solat kita dan batal. Sebab bacaan ni Al-Fatihah termasuk dalam rukun solat kita tadi. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita kena cari guru, bertalaki, bermusyafahah bersama dengan guru kita. Bila kita baca, guru kita tegur mana yang salah. Dan bila guru kita baca, kita tengok mulut dia macam mana. Sebab itulah bila kita belajar mengaji, bertalaki, hendaklah kita berhadapan dengan guru tadi, supaya guru boleh menegur bacaan yang salah tadi. Macam contoh sebutan huruf, makhraj huruf kita dari segi sudut Al-Fatihah tadi. Saya tidak menyatakan bila kita baca Al-Fatihah tadi boleh membatalkan solat. Ada kemungkinan mungkin dia bacaan dia mungkin dah memang macam tu dah, tak boleh nak betulkan dah. Tak apa, dimaafkan. Dan kecuali dia kena belajar, dengan syarat dia kena belajar. Dan juga dia dalam belajar, dalam proses dia membetulkan solat dia tadi, dia belajar Al-Fatihah, tiba-tiba dia salah, tak apa, dimaafkan. Ingat saya ulang balik, kalau sekiranya dia sedang belajar mempelajari solat dia tadi dan juga sedang belajar mengaji dan dia melakukan kesilapan, tak apa, dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia tengah belajar dan dia sedang belajar. Lainlah kalau sekiranya dia tak belajar langsung tapi dia baca Al-Fatihah tu salah, maka boleh memudaratkan iaitu solat dia tadi dan boleh membatalkan solat dia tadi. Dan seterusnya pula, iaitu yang ketiga pula yang boleh merosakkan solat adalah bila mana kita tengah makan. Dan yang ketiga pula yang boleh membatalkan solat kita adalah kita makan ketika kita solat. Apa dia? Iaitu sengaja makan dan minum. Contoh, Allahu Akbar, makan, lepas tu minum pula. Tiba-tiba orang tak ada ni, kita makan je lah. Nak waktu ketiga tarawih. Tarawih ni kadang-kadang tuan-tuan, dia akan hidangkan selepas kita tarawih tadi, tahu, dia akan hidangkan makanan untuk kita. Kadang-kadang kita ambil dulu makanan kat bawah tadi, takut habis, kita letak waktu solat tadi kat solat kita, kat depan kita solat, sambil-sambil tarawih kita makan, maka tidak sah walaupun solat tu solat sunat. Maka tak boleh makan dan minum ketika solat. Tapi kebanyakannya ramai juga yang buat. Yang tu boleh merosakkan solat kita dan boleh membatalkan solat kita, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan seterusnya pula iaitu yang keempat, mencuri-curi dalam solat. Mencuri-curi dalam solat apa dia? Iaitu dari segi sudut apa orang panggil itu, dari segi sudut tomak ninah tak ada, lepas tu terlupa pula untuk rakaat yang ketiga, nak cepat terus sujud, kan, tiba-tiba bangun terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud terus ataupun rukuk terus tanpa ada tomak ninah ataupun tak ikut iaitu tertib dengan betul. Itu dikira sebagai mencuri dan solat. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perbuatan mencuri dan solat ni kadang-kadang adalah mereka yang tak nak belajar solat, yang tak faham solat, yang tak faham fungsi solat. Tuan-tuan dan puan-puan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila saya ni suka pergi ke setiap masjid-masjid pada hari Jumaat untuk melihat orang solat. Bukan kita nak cari kesalahan orang, tidak, tapi kita nak tengok sama ada macam mana solat dia, adakah serupa dengan solat orang lain. Solat dia betul tak? Solat macam kita solat dia betul tak macam kita solat? Sebab kadang-kadang solat mereka adalah solat ikut-ikutan dan mereka tak belajar dengan betul solat tadi. Yang tu kebanyakannya banyak boleh membatalkan solat dan dikira sebagai tidak sah solat mereka. Sebab kadang-kadang ada yang angkat takbir tak betul, kan. Yang ni kita akan belajar, iaitu saya rasa saya dah ulas dalam satu video, iaitu berkaitan dengan angkat takbiratul ihram, iaitu adakah betul takbiratul ihram kita dalam solat tersebut. Dan juga bacaan ketiga tahiyat akhir, tahiyat awal, lepas tu bagi salam macam mana, duduk antara dua sujud, duduk iftirash, duduk tawaruk, kan. Dan juga qiyamnya macam mana. Betul, kadang-kadang bila kita fikir balik, kita tidak boleh judge orang melalui solat mereka, tapi dengan solat itulah boleh melihat, Allah Ta'ala melihat penilaian kita. Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Allah Ta'ala bagi
kebaikan kepada kita. Kalau sekiranya solat kita tidak sempurna, macam mana Allah nak bagi kebaikan? Kita berdoa lah macam mana pun kepada Allah, ya Allah tolonglah ampunkan dosa aku, ya Allah terimalah amalan aku, ya Allah tolonglah perbaiki akhlak aku, tolong perbaiki akidah aku. Bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala tapi solat tak betul, tak diangkat juga doa kita tadi. Ramai yang solat, dengar ramai yang solat tapi amalan tidak terima. Apa dia? Sebab kerana dia sendiri yang merosakkan solat dia tadi. Ada 4 perkara atau 5 perkara yang saya sebut tadi yang merosakkan solat dia tadi. Dari segi sudut aurat, dari segi sudut makan, dari segi sudut mencuri-curi dalam solat, dari segi sudut bacaan, banyak yang tak betul. Jadi insya-Allah sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, siapa yang betulkan solat dia, maka dia telah betulkan kehidupan dia, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.